Dengan ini saya menyerahkan majlis forum pada petang ini kepada saudara moderator. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat kita berkumpul di dalam Dewan Seri Melati pada petang ini pada pertandingan forum Piala Menteri Besar Negeri Perak kali ke-9 bagi tahun 2019. Berikan tepukan gemuruh untuk anda semua. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, untuk pengetahuan hadirin sekalian, tema bagi pertandingan forum pada tahun ini ialah isu dan cabaran bahasa Melayu mendebani revolusi industri 4.0. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya mengendalikan majlis kita pada petang ini, elok kiranya kita berkenal-kenalan dahulu dengan ahli panel forum kita pada petang ini. Baiklah hadirin sekalian, saya mulakan dengan memperkenalkan empunya diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Azizul Hakim bin Azlan, berasal dari negeri Sabah, tetapi kebanyakan orang memanggil saya Bo. Ya. Dan saya merupakan pelajar semester akhir, semester 7 tahun akhir BISMP IPT Kampus Ipoh. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya di sebelah kanan saya, orang yang segak tampan, saudara Muhammad Nazhan Safwan bin Muhammad Sa'ad, berasal dari negeri Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Sihat saudara? Alhamdulillah sihat. Silau saya hari Oh, ini saudara. Biasa saudara. Baiklah, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, saudara Muhammad Nazhan Safwan merupakan seorang individu yang aktif dalam bidang berbahasa, dan pada minggu yang lepas beliau telah mewakili negeri Perak pada pertandingan pengisahan kenegaraan bertempat di Universiti Sultan Syariah Abu Dhabi Terengganu Darul Iman. Betul? Ya, betul. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya memperkenalkan ahli panel forum kita yang kedua pada petang ini, saudari Nurah Syafiqah binti Nur Tamizi, anak kelahiran Perda Gunung Bersahut. Sehat saudari? Alhamdulillah sihat. Bersatu hati menuju puncak kasih moderator kaca. Ya, moderator kaca disebut dengan kaca, ya, yang saya kaca pun. Baiklah, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, saudari Nurah Syafiqah binti Nur Tamizi merupakan orang individu yang sangat aktif dalam bidang sukan, dan beliau juga merupakan kapten kepada pasukan rugby Ipoh Cats, ya. Dan pada tahun yang lepas beliau telah berpeluang untuk menyertai pelayaran ke-373 KLD Tunas Samudra. Baiklah, seterusnya saya memperkenalkan ahli panel forum kita yang ketiga pada petang ini, saudari Anis Nur Syahira binti Edi Hanis, berasal dari Putrajaya. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, saudari Anis dalam proses menghasilkan buku karya kanak-kanak di bawah kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, suka untuk saya terangkan tajuk perbincangan kita pada petang ini, iaitu Malaysia turut mendepani revolusi industri 4.0 yang dipacu oleh 3 domain teknologi utama, iaitu fizikal, digital dan biologikal. Bahasa Melayu perlu kekal untuk mendepani revolusi industri 4.0. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, revolusi industri 4.0 bakal menjana pertumbuhan ekonomi, digital, sosial dan pembangunan yang saya kira cukup holistik dari segala aspek kehidupan. Untuk itu, saudara Nazhan, apakah dia konsep ataupun hala tuju perbincangan diskusi ilmiah kita pada petang ini? Silakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator, rakan-rakan partner, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Suka untuk saya mencerahkan konsep perbincangan kita kepada beberapa frasa. Ayo kita lihat frasa yang pertama, iaitu revolusi industri 4.0. Baiklah, hadirin, saya ingin bertanya, rasa-rasanya kita sudah berada dalam revolusi 4.0 atau belum? Ya, betul. Dan saya suka untuk memetik kata-kata Klaus Schwab dalam Forum Ekonomi Dunia yang menyatakan bahawa
Revolusi Industri 4.0 ini adalah berkesinambungan dengan revolusi yang ketiga, iaitu berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi yang selama ini kita gunakan. Jadi, apabila kita berbicara ya ahli-ahli sekalian berkaitan revolusi Industri 4.0, ianya adalah berkaitan dengan internet kebendaan yang sering digunakan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, merangkumi pelancongan, pendidikan dan juga ekonomi dan sebagainya. Contohnya, dalam revolusi Industri 4.0 ini terdapat robot-robot seperti otomasi robotik, internet kebendaan dan juga kecerdasan buatan yang mempunyai fungsi sama seperti manusia untuk dalam kehidupan seharian. Seterusnya hadirin dan hadirat sekalian, kita bergerak kepada frasa bahasa Melayu. Hadirin, saya suka untuk memetik kata-kata Profesor Andi Graf dalam seminar bahasa Melayu meniti revolusi Industri 4.0 mengatakan bahawa bahasa Melayu dalam mendepani revolusi 4.0 adalah keadaan menjadikan bahasa Melayu relevan sebagai pemasaran antarabangsa untuk memperkaya khazanah ilmu dan sebagainya. Justru hari ini apabila kita berbicara bahasa Melayu perlu kekal utuh dalam mendepani revolusi 4.0. Kita akan membicarakan sebab, musabab dan kenapa bahasa Melayu ini perlu untuk kekal utuh dalam mendepani revolusi 4.0. Sekian berbalik kepada saudara moderator. Dan terima kasih saudara Nazah di atas pencerahan yang saya kira cukup jelas dan cukup teliti sebentar itu tadi. Dapat kita fahami bahawa revolusi industri 4.0 ini amat penting. Oleh demikian bahasa perlu juga bergerak seiring dengan pembangunan yang pesat ini sedang berlaku. Perlu kita ingat Perlembagaan Persekutuan Malaysia Perkara 152 menyatakan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Oleh demikian, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memartabatkan peranan bahasa tersebut mendepani revolusi industri 4.0. Baiklah, saudari Aisyah, apakah pula dia antara tujuan kita memartabatkan bahasa Melayu dalam usaha untuk mendepani revolusi industri 4.0? Terima kasih saudara moderator. Penutur bahasa Melayu ini diumpamakan seperti sebuah pohon dan bahasa Melayu ini diumpamakan seperti akar. Jika rebut akarnya, maka akan tumbang pohon itu. Hadirin dan hadirat sekalian, bahasa Melayu perlu kekal utuh dalam revolusi industri 4.0 supaya bahasa Melayu tidak mudah dilupakan. Hadirin dan hadirat, seperti kita sedia maklum, sebenarnya bahasa Melayu kita sudah tercalar sedikit sebanyak. Hal ini demikian kerana penutur bahasa Melayu telah terbiasa dengan istilah-istilah teknologi yang ada dalam bahasa Inggeris. Namun begitu, Dewan Bahasa dan Pustaka telah melakukan pelbagai usaha untuk mengangkat semula bahasa Melayu ini, seperti memperluaskan lagi istilah-istilah teknologi dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, dengan izin dump terminal ataupun terminal dungu dalam bahasa Melayu, dan juga cloud database ataupun bekalan data awal. Dengan luasnya istilah bahasa Melayu ini, bahasa Melayu pasti tidak akan tenggelam dan insya-Allah akan malas segar buat selama-lamanya, bukan hanya untuk revolusi industri 4.0 tetapi untuk selama-lamanya. Sekian kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Aisyah di atas penerangan yang saya kira cukup gramatis, ya, cukup bagus, bernas ide yang diberikan sebentar itu tadi. Jadi dapat kita pahami bahawa apabila kita mengangkat martabat bahasa Melayu mendepani revolusi industri 4.0, maka kita akan dapat menggunakan berbagai istilah-istilah yang baru. Saya mengambil contoh, saya mengambil contoh di mana satu istilah iaitu dengan izin selfie. Pada satu ketika dahulu, orang ramai apabila perkataan swafoto dikenalkan, mereka berasa janggal. Namun lama kelamaan apabila dibiasakan, orang ramai telah kebiasaan menggunakan perkataan bersuafoto. Baiklah, saudari Anis, apakah perlu ada keupayaan bahasa Melayu yang menyebabkan dia sesuai untuk kekal mendepani revolusi industri 4.0? Silakan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum
Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin hadirat yang ada di dalam dewan ini. Baiklah, mengapa kita perlu mengekalkan bahasa Melayu sebagai kekal utuh dalam mendepani revolusi Malaysia 4.0? Kerana sedar atau tidak, bahasa Melayu mempunyai kelenturannya tersendiri, mempunyai keupayaan dan mempunyai keunikan yang tersendiri. Mengapa saya katakan demikian? Kerana kita lihat bahasa Melayu ini mempunyai kelenturannya tersendiri. Tahukah anda semua bahawa bahasa Melayu hanya dimulakan dengan 3 perkataan sahaja, iaitu babi, padi dan juga besi. Tapi kita lihat pada masa kini berapa banyak istilah yang telah kamu tahu sepanjang kamu hidup dalam dunia ini mengenai bahasa Melayu, dan berapa banyak istilah-istilah baru yang anda pelajari yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Contohnya kita lihat Revolusi Perindustrian 4.0 menggunakan banyak istilah, menggunakan bahasa asing, yang dominannya menggunakan bahasa Inggeris. Tetapi apakah usaha yang telah dilakukan? Contohnya, semua ada Twitter di sini? Ada follow tak Twitter dengan Izzy? Ada follow tak Twitter laman web DBP? Tak. Kalau anda mengikuti Twitter tersebut, dalam seminggu mereka akan keluarkan satu senarai berkenaan istilah-istilah tentang sains dan teknologi atau istilah baru. Jadi di sini kita lihat bagaimana bahasa Melayu ini mempunyai keunikan tersendiri. Datanglah revolusi apa sekalipun, bahasa Melayu akan terus bergerak dan kita sebagai masyarakat akan mencari inisiatif-inisiatif supaya bahasa Melayu ini dikekalkan. Dengan cara apa? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, istilah-istilah, dengan bentuk kajian-kajian menggunakan bahasa Melayu dan sebagainya. Oleh yang demikian, jelaslah di sini bahawa bahasa Melayu mempunyai keunikan tersendiri supaya dia dapat kekal utuh dalam revolusi perindustrian 4.0. Kembali kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih saudara Anis di atas pencerahan sebentar itu tadi. Baiklah, untuk pengetahuan hadirin sekalian, bahasa Melayu merupakan pada satu ketika dahulu, bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca yang digunakan di Kepulauan Melayu, di mana bahasa tersebut digunakan untuk pelbagai aspek kehidupan, perniagaan, politik, urusan-urusan rasmi kerajaan dan sebagainya. Untuk itu, sama dengan keadaan seperti sekarang, bahasa Melayu perlu kekal relevan dalam mendepani revolusi industri 4.0. Baiklah, saudara Nazhan, apakah sebenarnya tujuan kita, tujuan kita memanfaatkan bahasa Melayu dari aspek komersial? Silakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Baiklah, pada pendapat saya, kenapa bahasa Melayu ini perlu untuk kekal utuh dalam mendepani revolusi 4.0? Hal ini adalah untuk memastikan bahasa Melayu dapat mengkomersialkan produk-produk yang masih menerapkan elemen bahasa Melayu dalam manual penggunaan dan sebagainya. Saya mengambil contoh bagaimana hari ini Malaysia dalam dasar kebangsaan industri 4WRD telah mengimplementasikan dan juga mengimport teknologi daripada Jerman, Jepun dan juga Amerika Syarikat, dan teknologi-teknologi ini menggunakan bahasa Melayu. Saya mengambil contoh bagaimana di Jepun mereka telah melakukan satu kenderaan tanpa pemandu yang dipanggil sebagai autonomous dengan izin autonomous robotic, yang mana kenderaan tersebut akan memberikan arahan dalam bahasa Jepun tentang menggunakan sistem komputer untuk membelok ke kiri, ke kanan. Dan juga di Malaysia kita ada seperti aplikasi Waze, Grab dan juga sebagainya. Justru kenapa bahasa Melayu perlu untuk kekal utuh? Hal ini kerana untuk memastikan bahasa Melayu ini tetap diterapkan dalam setiap elemen-elemen yang berada di negara kita, seperti pelancongan, pengangkutan, pendidikan dan sebagainya. Justru dalam bahasa Melayu ini tidak akan kekal ketinggalan, tetapi bergerak seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Kerana hadirin dan hadirat sekalian, tiba masa menjadi palu, palulah gendang bertalu-talu. Tiba masa menjadi gendang, tahanlah pukulan meskipun bertalu. Sekian berbalik pada saudara. Terima kasih saudara Nazhan di atas perkongsian idea yang saya kira cukup bernas sebentar itu tadi. Jadi apabila kita mengambil inisiatif untuk mengkomersialkan produk-produk dalam bahasa Melayu, kita akan sekaligus akan dapat menjadikan bahasa Melayu utuh dalam mendepani revolusi industri 4.0. Baiklah saudara Aisyah, apakah pula tujuan kita menjadikan bahasa Melayu utuh dalam aspek
karya sastra mendepani revolusi industri 4.0. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Bahasa Melayu perlu kekal utuh bagi mengangkat karya sastra supaya mampu bersaing dalam revolusi industri 4.0. Saya ingin bertanya hadirin yang ada di dalam dewan ini, berapa orang yang suka pergi ke Kutub Kanah untuk membaca karya-karya sastra? Kutub Kanah ataupun pusat sumber. Kutub Kanah itu pusat sumber. Okey, saya boleh simpulkan ada tidak lebih 30% pun hadirin dalam dewan ini yang pergi ke Kutub Kanah untuk membaca karya sastra. Hadirin dan hadirat sekalian, remaja sekarang seperti kita semua yang ada dalam dewan ini suka akan benda perkara yang mudah untuk diakses, seperti telefon bimbit, telefon pintar kita. Jadi karya sastra ini boleh didigitalkan dalam bentuk aplikasi seperti Audible. Siapa tahu apa itu Audible? Okey, Audible merupakan satu aplikasi di mana ada pembaca kepada buku karya-karya sastra itu. Seperti contoh, buku kita hanya perlu meletakkan phone kepala di telinga kita dan ada orang yang akan membacakan buku tersebut untuk kita. Jadi sekarang dalam aplikasi Audible itu hanya ada karya-karya dalam bahasa Inggeris. Jadi saya kira tidak mustahil pada satu hari nanti akan ada karya-karya seperti Interlock hasil Abdullah Hussein akan ada dalam aplikasi Audible. Sekian, berbalik kepada saudara Terima moderator. kasih saudara Aisyah di atas penerangan dan pemberian contoh yang saya kira cukup menarik sebentar itu tadi, iaitu penggunaan aplikasi Audible. Ya, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita mengangkat karya-karya sastra bahasa Melayu dan kita digitalkan dalam bentuk digital di laman sesawang, maka itu akan menjadikan bahasa Melayu untuk mendepani revolusi industri 4.0. Baiklah saudara Aisyah, saudari Anis, apakah pula dia tujuan kita menjadikan bahasa Melayu untuk mendepani revolusi industri dari aspek identiti nasional kenegaraan kita? Silakan. Ya, terima kasih saudara moderator. Baiklah, seperti yang kita tahu bahawa negara Malaysia mempunyai satu bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana Akta Bahasa Kebangsaan menyatakan bahawa kita perlu menggunakan bahasa Melayu contohnya dalam urusan rasmi dan sebagainya. Menerusi persidangan PBB yang lalu, terdapat satu amaran yang telah diberikan, iaitu dalam masa 15 tahun akan datang, sebanyak 2,700 bahasa akan pupus sekiranya penutur tidak mengambil inisiatif bagi melestarikan bahasa mereka. Jadi kita tidak mahu negara Malaysia tersenarai dalam 2,700 negara tersebut. Oleh hal yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia harus sedar akan mengapa kita peranan bagi mengekalkan bahasa Melayu ini dalam revolusi ini. Contoh lain seperti bahasa di Iceland hampir mengalami kepupusan, namun kerajaan mereka telah melakukan pelbagai langkah dan sekarang mereka kembali pulih bahasanya. Oleh hal yang demikian, kita sebenarnya berperanan dalam mengekalkan bahasa ini. Kerana apa? Kerana saya ingin berkongsi satu cerita di mana saya pergi berkayak pada bulan lepas. Dan bila saya berkayak, saya terfikir apa akan jadi sekiranya saya tidak mendayung dan hanya membiarkan kawan saya saja yang mendayung. Sudah pastinya saya akan terhadir dibawa oleh arus. Begitu juga dengan bahasa Melayu, sekiranya kita tidak mendayung, tidak bergerak, bersaing dengan bahasa-bahasa lain, sudah pastinya bahasa Melayu akan hanyut di negara kita. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Anis di atas huraian yang sebentar itu tadi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, suka untuk saya memetik sedikit kata-kata daripada Buya Hamka. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup seseorang, dan semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup seseorang. Oleh demikian, pada era revolusi industri 4.0, kita perlu melengkapkan diri dengan pelbagai disiplin ilmu, terutama dalam aspek memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, agar bahasa Melayu itu kekal relevan, kekal untuk mendepani revolusi industri 4.0. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, saya berikan satu analogi yang mudah untuk kita fahami
mengenai tajuk perencanaan forum pada petang ini. Bahasa Melayu itu adalah kapal. Kita sebagai penutur jati bahasa Melayu adalah nahkoda kepada kapal tersebut. Dan badai yang akan melanda kapal tersebut adalah revolusi industri 4.0. Sekiranya kita gagal memperkemas atau menyediakan kapal tersebut dengan pelbagai persiapan, maka kapal tersebut akan tenggelam ditelan oleh badai tersebut. Betul hadirin dan betul ahli panel forum sekalian? Oleh demikian, perlu kita fahami sekiranya kita gagal, maka bahasa Melayu akan lenyap di telan zaman, dan sudah tentunya kita tidak menginginkan bahasa tersebut untuk terjadi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel forum sekalian di atas kesudian memberikan idea-idea yang bernas sebentar itu tadi. Baiklah, sekarang saya memberikan peluang kepada ahli panel hakim untuk mengemukakan soalan spontan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bahasa Melayu perlu kekal utuh dalam mendepani revolusi 4.0. Soalan saya mudah saja. Bagaimanakah bahasa Melayu dapat kekal utuh dalam revolusi 4.0 yang berkaitan dengan biological? Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sekarang saya memberi peluang kepada mana-mana ahli panel forum untuk memberikan idea-idea bernas. Silakan. Bagaimanakah cara untuk kita memastikan bahasa Melayu kekal relevan dalam bidang biologika dalam revolusi industri 4.0? Baiklah, antara cara yang boleh kita mainkan adalah dengan cara kita memantapkan tenaga mahir untuk pada akhirnya menghasilkan lebih banyak ciptaan-ciptaan teknologi yang berteraskan bahasa Melayu. Saya mengambil contoh bagaimana hari ini kita mempunyai institusi TVET atau dikenali sebagai institusi pendidikan teknik dan vokasional. Justru institusi ini perlu untuk menghasilkan produk-produk yang berteraskan biologikal. Contohnya, saya mengambil contoh bagaimana pusat menggunakan satu teknologi dalam perubatan menggunakan hologram. Justru apabila teknologi ini mempunyai buku-buku rujukan menggunakan bahasa Melayu dan sebagainya, justru akhirnya bahasa Melayu itu akan dimartabatkan dalam bidang biologikal untuk tujuan perubatan misalnya, dan akhirnya mampu untuk mendepani revolusi industri 4.0. Baiklah, terima kasih saudara Nazhat atas perkongsian sebentar itu tadi ya. Baiklah, sekarang saya memberi peluang kepada mana-mana ahli panel forum yang lain untuk mengemukakan idea mereka. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Untuk bahasa Melayu kekal utuh dalam bidang biologika ini adalah guru-guru bahasa Melayu itu sendiri boleh memasukkan istilah-istilah biologika ini dalam PDP.
Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu, kita ada tema sains dan teknologi. Dan juga jika kita pegang guru bahasa Melayu, kita ada elemen merentas kurikulum di mana cikgu bahasa Inggeris, cikgu matematik, guru pendidikan Islam boleh memasukkan istilah-istilah biologikal dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Sekian, berbalik kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Aisyah. Sekarang saya persilakan ahli panel forum yang ketiga. Silakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Suka untuk saya menambah pendapat daripada saudara Dina Syafika. Sebab tu saya pergi berpraktikum di mana saya menyelak buku teks, saya mengajar bahasa Melayu. Saya melihat contoh-contoh di dalam buku teks tersebut masih menggunakan contoh-contoh yang lama, contoh-contoh yang tidak relevan lagi pada masa kini. Jadi apa yang guru boleh lakukan? Kita sebagai guru merupakan agen perubahan, agen yang mendekatkan dunia luar kepada murid-murid. Jadi kita ambil contoh-contoh yang telah berlaku. Contohnya dalam bidang biologikal, kita beritahu kepada murid-murid, letakkan kepada mereka apa ciptaan-ciptaan atau inovasi yang sedang berlangsung, yang sedang dilalui di negara-negara luar ataupun negara kita. Justru itu, guru ini sebenarnya merupakan agen dalam membawa anak murid untuk melihat dunia yang lebih luas dalam revolusi tulisan 4.0. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Anis di atas perkongsian mengenai guru sebentar itu tadi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya mengakhiri sesi forum perbincangan kita pada petang ini, suka untuk saya memetik kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana beliau menyatakan tiada kekayaan lebih utama daripada akal, tiada kebapaan lebih menyedihkan dari kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan, serta tiada pembantu yang lebih baik daripada bermusyawarah. Jadi oleh demikian, daripada sesi perbincangan kita pada petang ini dapat kita simpulkan bahawa bahasa Melayu bahasa Melayu pada masa kini telah pun menghadapi revolusi industri ke-4.0. Untuk itu, kita sebagai penuntut bahasa Melayu perlu memainkan peranan masing-masing untuk mengukuhkan dan memantabatkan bahasa Melayu untuk mendepani revolusi industri 4.0. Saya kira itu sahaja daripada kami pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad